Jawapan dia C. Sun wave is refracted to the earth surface. Ni yang At ni night, yang ada betul. Jawapannya apa? A, B, C? C. C, ini fenomena refraction, bukannya reflection, bukannya diffraction. So jawapannya C. 29? 29 jawapan dia D. Sebab warna merah dia ada wavelength paling panjang. Apa hubungan lambda dengan ni X? Directly ke inverse? Direct. Apa direct? Macam ada tanda soal kat belakang tu, macam tak yakin je. Lambda sama dengan AX over D. So ini Young's formula. So lambda dengan X directly sebab dia satu geng tingkat sama. So lagi panjang lambda aka makin merah color dia, makin jauh dia punya X. So what's your answer? Dadu. Dadu. So betul, paling panjang B yang paling pendek R. Awak dulu sains ada tak belajar Doppler shift? Pernah dengar tak masa sains? Yang lain-lain pun? Macam tak je. Tak dengar? Okay. Tak apa je. Maknanya apa syllabus KSSM advance teruk lah. Doppler shift senang je. Macam kalau astronomers, ahli astronomi dia pakai teleskop, dia usah-usah, dia boleh tahu jarak, perubahan jarak of a certain bintang dengan color. Dia panggil Doppler shift. So, kalau dia color temperature kita panggil, is getting, dia setahun measure year by year, dia makin lama makin merah. Maknanya bintang tu makin jauh dari kita. Sebab lambda dia makin panjang. Tapi kalau kita measure tahun ke tahun, dia punya color, temperature dia makin biru. Maknanya dia makin dekat dengan kita. Itu contoh Doppler shift lah. Contoh Doppler shift yang paling mudah ni lah ambulance. Bila ambulance selalu dekat awak, bunyi tapi bila makin jauh dengar tak? Dia macam dia punya note pitch ambulance punya siren tu makin rendah bila makin jauh dengan awak. Itu pun Doppler shift juga. Menarik lah. It's a very interesting concept. Okay, last one. Nombor 30. 30 jawapan dia C. Diffraction. Yes, it's easy lah. Mustahil salah ni. Okay, it's diffraction. Ta, okay. Okay, thank you. Lagi setengah jam. Okay. 31 dengan 40, siapa pula? Saya. Afaf. Semua awak dia ni mana? Laki-laki ni. Awak nak share screen ke, Afaf? Saya nak share screen. Okay, silakan. Okay. Nombor 31. Dia cakap, dia tanya at which points the constructive interference occur. Constructive interference ni bila throw bertemu true ataupun crest bertemu crest. So kat sini Q adalah crest bertemu throw, P adalah throw bertemu throw, R adalah crest bertemu crest. Yes. So jawapan dia C, P dengan R. Okay, good. Senang saja. Next one. Okay. Nombor 32. Dia tanya distance of aeroplane from radar. So untuk yang ni kita guna formula 2D equals VT. Again saya nak tanya kenapa kena 2D tu? Kenapa 2D? Sebab time untuk dia nak sampai balik ke radar tu adalah macam 2 kali distance sebab dia reflected. Yes, dia pergi dan balik. Tapi saya tak nak pergi dan balik. Saya nak jarak mereka saja. So kena bagi 2 lah. Okay, sambung. So
Okay, ni jalan kerja. 2D equals 3 darab 10 kuasa 8 darab 4 darab 10 kuasa -3. Bagi 2. Bagi 2 dapatlah 6 darab 10 kuasa 5. So jawapan dia A. Okay, yep. Okay. Nombor 31. Dia tanya 3. 33. Okay, nombor 33. A loud sound indicates that. So kalau loud sound kita kaitkan dengan large dengan amplitude. So kalau the louder the sound, the larger the amplitude. Macam ni lah cakap tu kan, fizik music kan. Kalau fizik panggil amplitude, music panggil apa? Music panggil apa? Tak apa. Rakan-rakan lain boleh tolong juga. Loudness. Kalau fizik panggil amplitude, music panggil loudness. Apa benda pitch? Okay, kalau fizik panggil frequency, music panggil apa? Yes, pitch. Ingat it's two different languages. Bahasa fizik, bahasa muzik, tapi the base punya asas ni sama aja. Cuma macam bahasa Melayu, India, Cina kan. Tapi maksud sama orang nak makan. Sapeda. Macam itulah. Okay, next one. Apa benda pitch tu bawah pitch. 34. Ohm's law. Next, number 34. Conductor that obeys Ohm's law. So kalau dia obey Ohm's law, dia akan jadi directly proportional. So jawapan dia A. Kalau C tu contohnya apa? C. Siapa tahu apa contoh barang yang memanglah tak obey Ohm's law tapi dia akan produce graph macam C tu. Macam Thermistor boleh? Thermistor. Actually saya tak ingat. Semiconductor. No, actually it's yang saya tahu ini adalah contoh I think bulb kot. Mentor lama. Apa? Incandescent bulb. Tungsten. Filament tungsten. Maknanya makin tinggi voltage awak bagi makin panas. Makin tinggi dia punya resistance sebab dia makin cepat panas. Lagilah banyak lagi saya tak ingat boleh rujuk modul. Tapi kita berminat dengan A saja yang nak tunjukkan dia directly proportional. Temperature maksud awak apa temperature? Okay, good. 35. Okay, 35 dia tanya which circuit produces highest emitter reading. Untuk soalan ni saya kan kalau resistance dengan current adalah directly pula adalah inversely proportional. So saya masukkan nilai dalam R and saya kira resistance. So awak assume lah awak letak apa V6 R2. Awak letak V6 R2 okey. Lepas tu awak buat kira-kira. Okay, boleh je. So apa jawapan dia? So jawapan dia D. D. Ni boleh. Okay. Kalau awak macam, kalau saya tak suka buat ni, saya suka buat pakai unknown sebab I don't like. Saya suka buat maths tak pakai numbers. Tapi ada orang, dia tak boleh. Dia nak nampak nombor baru boleh nampak. So awak kalau macam tu, awak letaklah nilai yang imaginary. Awak tibai sendiri. Awak contohnya letak R ni 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Awak letak bateri 1, 2 ohm, 2 ohm. Suka hati awak. Yang penting, konsisten untuk buat A, B, C, D. Lepas tu, kiralah dia punya R. Senang je. Just put imaginary numbers. Awak tibai sendiri. Okay, 36. Okay, 36 pun sama juga saya masukkan nilai. So kalau untuk yang V1, kita akan dapat 1 ohm. Untuk V2 akan dapat 2 ohm. Okay. Tapi lepas tu kalau lagi tinggi resistance, lagi tinggi voltage. So dapatlah V2 lagi tinggi daripada V1. Mana 2 mana 1 aku pun tak dapat. V2 yang bawah V2 yang bawah. Ya. Sebab awak tahu
resistance kalau dia parallel dia akan berkurang lah sebab jadi 1/R tambah 1/R tambah 1/R. Okay. Untuk soalan nombor 37, dia suruh calculate the internal resistance of battery in the circuit. So kita guna formula V equals to I times R plus R. So masukkan nilai. Pindah-pindah semua tu dapatlah R internal resistance equals 2.5 ohm. Senang je lah. Semua dia dah bagi. Nombor 38 pula, dia tanya with pasal Fleming right hand rule. So dia suruh dia tanya X represents apa? X adalah jari tengah. So jari tengah adalah current. So SBI lah. Senang-senang 39. 39 shows the setup of apparatus to study pattern of magnetic field. So yang ni kita guna right hand grip rule. So kita nampak yang current dia menuju ke arah observer. So bila dia menuju ke arah, so maksudnya dia punya anak busur panah tu ke arah kita. So bulat. Simbol dalam dia bulat. And dia adalah anti-clockwise. Dia keluar ke mata kita. So pakai right hand grip dia akan jadi counter clockwise kan? Okay, last one 40. Okay, nombor 40. Ni kita guna Lenz law. Dia tanya magnetic pole at both ends of solenoid X and Y. So bar magnet ni north pole dia menuju ke Y. So bila dia menuju, dia akan ada force of repulsion apa semua tu. So nanti Y is induced to become north and X is induced to become south. So jawapan dia B. Saya cakap lah ingat yang teori apa yang macam boyfriend girlfriend kan bermula kerek je mahal. So bila awak datang sebagai north yang solenoid ni macam oi kau siapa aku tak kenal kau lah. So dia reject maknanya dia repulse. So bila repulse kena same. So north ini pun north. Tapi bila awak nak keluar macam okay. Nak kenal lah. Lepas tu baru nak tergedik-gedik kan. Tu baru attract. Okay, dah. Okay dah, right. Last one for paper. Kenapa Aik? Okay, thank you Afaf. Tak ada line lah. Sir, saya guna screen saya dah. Malah aku pun tak ada buat tak solution? Tak ada buat. Tak ni. Macam ni? Tak nampak. Benda pun juga. Masuk tak nampak tu. Sebab semalam kan Nanti saya annotate. Okay, boleh nak annotate. Afaf, macam mana awak, how do I reclaim? Bagi saya jadi host balik. Boy, nak lama-lama pegang tahta ni. Okay, alright. Life is too short. Kenapa Afaf punya tadi scan dia punya share screen macam buruk je dia punya soalan. Saya punya okey je ni. Awak okey tak apalah. Okey. Jadi. Okay. 41. Nombor 41 ni kan dia bagi output power kan. Ni 100 watt. So guna formula efficiency yang input over output tu. Yep. Terbalik. Jangan terbalik. Saya nak padam. Dah. Okey dah. Yang macam ni formula dia again? Over input awak typing tak ada pun tak keluar. 100. Tak keluar? Oh okey dah. Dia when you press enter. Ni. Okay. Ni dia punya
formula. Yep. Okay. Lepas tu, pakai formula ni cari input power dia, which is yang ni kan. Lepas tu, kita pakai formula P equals to VI. Okay, good. Dapat berapa Cherry dia punya power input tu? What's the value? So, power input dia dapat A, 6.25. So, bukan. Dia punya power input. Power input. Dapat 80 Power watt lah kan? Sebab, dapat 125. sorry. Input power dia 125. Okay. 125 efficiency. Okay. So, 1 to 5 sama dengan 20 volt darab dengan I. So, awak pakai 1 to 5 bagi 20 lah Sekejap. Okay. So, what's the answer? 6.25 A. Yes, 6.25. Senang je lah. So, awak ini hati-hati guys. Sebab tak semestinya transformer ada 100% efficiency. In fact, it was never. Nothing in this world nothing. And I say nothing. Even nuclear pun benda. Tak ada benda di dunia ni yang 100% efficient. Siapa ada tu, dia mengebang je lah. Setakat ni lah. Even benda-benda yang paling, kita pun tak efficient. I mean, bila kita makan chemical energy kan, some of it akan buang jadi waste product. Sikit je jadi. Sikit je yang kita pakai untuk buat tenaga sebagai, untuk buat kerja harian sebagainya lah. So, dalam kes ni, 80%, which is quite good tu. Okay, 42. Okay, nombor 42 tu, dia tunjuk yang transmission of electricity kan. So, kalau kita tengok dekat X, Y. kat sini, ada transformer satu. Sini transformer second, ni transformer third kan. Even kalau orang tak tahu pun boleh buat lah. Sebab kalau kat sini, dia bagi 33 volt. Lepas tu kat sini naik 400. So dia step up lah. Sebab step up dia naikkan voltage. Lepas tu bila dia start nak distribute tu, dia jadi step down dekat transformer Y ni. Lepas tu dekat Z dia nak distribute kecil lagi. So dia makin kecil lah. So kat sini, kat X step up, kat Y step down, kat Z pun step down. Dapat C. So up, down, down. C lah. Okay, senang-senang. 43. Pasal. Okay, 43. Dia tanya, the rate of terminal emission increases when. Okay, terminal emission ni, dia ada 3 factors. First, temperature. Second, surface area. Yang third, type of metal. So, kalau the higher the temperature, the higher the rate of terminal emission. So, jawapan dia B. Yang C tu sebab dia kata surface area dia decrease. Salah, sebab surface area increase baru terminal emission increase. Dia directly proportional lah. So, jawapannya adalah bola. B. Okay, kacang-kacang. 44. Diode. 44. Dia tunjuk diode. So, diode ni, function dia tukar AC ke DC. Ya ke? Kan. Memang itu antara function dia, tapi function asas dia apa? Function asas dia ni lah, allows current to flow in one direction. Yes. Sebab dia ada pole. Dia ada pole, betul. Macam LED, apa lagi, benda-benda lain lah, diode. So, kita boleh pakai diode ni sebab memandangkan sifat dia adalah allow currents to flow in only one direction. We can use this to make a process called rectification, yang macam Cherry cakap tadi lah, untuk convert AC jadi DC. Lepas tu kita boleh tambahkan lagi, nak bagi lagi cantik, kita tambah kapasitor untuk buat proses, nama dia, apa nama proses tu Cherry? Apa dia? Proses ni? Kalau kita pakai kan diode ada, boleh buat rectification kan, ada dua jenis, full wave. Yang half wave kan? Half wave dengan full wave. Okay. Tapi itu tak cukup licin. Kita nak licinkan lagi, kita kena pakai satu benda lagi. Nama dia apa? Boleh tolong. Lupa lah. Kapasitor kan? Kapasitor. Kapasitor. Apa nama proses tu? Allah. Yes. Apa kawan tu lah. Nama dia. Bukan rectification. Smoothing. So,
rectification tu adalah proses nak convert AC ke DC, tapi dia tak cukup licin, dia tak cukup flat macam DC betul. So we need one more thing untuk nak bagi dia lagi smooth. Nama dia capacitor. Nama proses dia smoothing. So the best way is to use full wave rectification plus smoothing. Baru dapat cantik lah. Okay. Okay, next. 45. 45 ni ditanya which circuit will not light up the bulb. So kat sini kalau kita tengok A, dia punya ni forward bias. Yep. Sebab ni kan. Okay, sebelum tu ini keempat-empat. Kalau A ni NPN ke PNP? NPN. NPN. Okay. Alright, sambung. So yang C pun sama gak. Dia sama macam A lah. Cuma terbalikkan pole battery je. Dia forward bias gak. Lepas tu kalau kita tengok yang B dengan D, kita tengok yang jawapan dia B sebab B ni je yang reverse bias. D ni forward bias. Sebab tengok jenis transistor dia. Betul. Kalau D ni jenis PNP kan? PNP. So dia boleh go. Ini tak boleh. Dia berlawan kat sini. Macam air. Yes. So faham kan? Pada yang lain tu jangan takut kalau soalan pasal transistor ni. It's pretty easy actually. Awak just tengok function dia sebagai amplifier, sebagai automatic switch. Awak tengok kehendak soalan. Soalan nak dia menyala time bila, dia terbuka time bila, and awak tahu dia punya basic, which is kalau nak benda tu terjadi apa-apa, dia kena belah bawah yang menang. Belah base. Belah base menang. Baru circuit yang dekat bahagian CBE, dekat bahagian sini akan on. Dekat bahagian collector. So apa-apa hal bagi bawah menang. Awak kena tahu. Yang awak kena tahu asal-asal lah, kalau awak kena tahu basic lah, thermistor suka bila panas. LDR suka bila siang. Kena tahu basic of the instrument. Okay, 46. Okay, 46. Ni tajuk logic gates. So, kan dia bagi input P dengan Q kan? Input P dengan Q. Yep. So, kalau kita tengok input P ni 1101. 1101, okay, yep. So, kalau input Q pula 0101. Yep, 0101. Yep. So dia ada and not, ada not, ada or. So awak kena try and error lah basically. So jawapannya apa ni? So jawapan 46 ni B. 1010. Yang lain pun faham Logic gate I think is one of saya pun personally lah antara my favourite sebab dia macam best tau. Awak main macam nombor je. 0101 lepas tu dia tengok wah best. I think antara favourite saya lah. Masa saya belajar fizik dulu macam Logic gate my favourite sebab senang satu and it's fun. I mean awak main combination. Physics my favourite and porah. Yelah tu. So nombor 47. Dia tanya which of the following statement is a characteristic of beta radiation. So yang A, dia kata it has positive charge. Salah sebab beta radiation ni dia electron carrier kan? Yep, it's electron, yes. Lepas tu yang B, dia bukan electromagnetic wave. Dia apa? Nuclear wave. Oh bukan, one apa wave? It's particle lah, it's a particle. Radiation. No. Beta radiation is a particle. It's an electron. Dia adalah sebiji elektron. Ingat okay, saya cerita sikit lah pasal Broglie di wavelength. Dia orang pertama yang, bukan orang pertama, antara orang yang buktikan bahawa dalam dunia ni ada dua benda je. Awak sama ada awak adalah wave ataupun particle. Macam kita adalah particle lah sebab kita ada atom, kita ada mass. Some stuff dia tak ada mass. Contohnya light tak ada mass. So dia dalam kategori
wave. Tapi kadang-kadang light ni dia boleh jadi particle. Bermaksud light ni ada mass macam baik. Light ada mass. Tapi tu tak payahlah. Tu further discussion lah nanti. So jawapannya apa cik? C So, ke jawapan D? dia D. So higher ionizing power. Dia Okay. salah sebab alpha paling high ionizing power. Kenapa? Kenapa alpha? Kenapa Apa maksud ionizing power? Aku kena fikir dari segi maksud ionize. Chemistry sikit. Yang lain, kenapa ionizing power paling power alpha, paling lemah gamma? Sebab bukan senang nak ionize. I mean dari segi yes. Sebab banyak charge, betul? Sebab alpha alpha diperbuat daripada apa? Helium. Helium ada 4 nukleon kan? Ada 2 proton. nukleon, 2 proton. Yes. So dia 2 proton. Proton tu dah lah berat. Lepas tu ada 2 pula tu. So dia senang nak influence other electron. So medium untuk ni, so paling lembik gamma lah. Gamma tak ada apa-apa. So tak boleh buat apa. Okay, good. Okay, lagi 2. 48. Tu 48. Dia main pasal penetrating power pula. So kalau kita tahu alpha paling lemah. Yep. Sebab dia selai kertas pun dia tak boleh tembus. Tapi kalau gamma dia boleh tembus konkrit, tapi bukan semua lah. Kalau konkrit yang nipis-nipis boleh lah. Yang tebal tak boleh. Okay, jawapan? So jawapan 48 dia C. Yes, ini senang je lah. Paling power gamma, second place alpha, beta, paling lemah nak tembus alpha. Okay, half-life 49. Okay, nombor 49 ni dia kena baca lah yang application itu. Kalau kita tengok yang nak detect blood clot ni, dalam modul dia kata 15 jam. Tapi kalau kat sini tak ada 15 jam kan. So kita ambil yang paling dekat lah, which is 2 hours. So jawapan dia B. 2 hours lah. 2 hours is just nice for the doctors untuk buat operation. Kalau terlampau sekejap 10 saat, doktor baru nak check dah hilang dah. Kalau 5 bulan, 10 tahun lama sangat, takut kan jadi cancer. So just nice untuk buat operation 2 jam okey lah. 2 jam boleh detect, lepas tu dia hilang sendirinya. So it's fine. Okay, last one, 50. Okay. Last nombor 50. Dia tanya berapa alpha, berapa beta kan. So dari sini ke sini, dia tolak 4 Jangan, sorry. kan. Sebelum tu, dah nak habis ni. So saya bagi password. Password hari ni adalah ni. Uranium lah. Password of the day nanti bila awal login is uranium. Okay. Silakan, sambung. Dia siap bulatkan lagi. Kalau sini ke sini, dia tolak 4 nukleon kan. So nak senang tahu je lah kalau tolak 4 nukleon tu